Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan pengajaran pendidikan syariah Islam. Tajuk hadis hukum. Topik dua golongan ahli neraka. Okey, kita start dengan intro. Apa yang perlu kita tahu dalam bab ini? Iaitu bab berkaitan dengan dua golongan ahli neraka. Yang pertama, kita perlu membaca, mengetahui dan memahami hadis dan hukum dua golongan ahli neraka. Yang kedua, pelajar-pelajar berkemampuan menyatakan contoh kelakuan ganas dan mendedahkan aurat. Yang ketiga, memahami cara dan kaedah ulama dalam mengistimbatkan hukum berkaitan dengan kelakuan ganas dan juga mendedahkan aurat. Okey, kita start lagi dengan aras 2 dan 3 yang terdapat di dalam huraian sukatan pelajaran. Iaitu menjelaskan keburukan berkelakuan ganas dan mendedahkan aurat. Yang kedua, pelajar-pelajar dapat mengetahui langkah-langkah mengatasinya. Aras yang ketiga, pelajar-pelajar perlu ketahui iaitu menjelaskan faktor yang mendorong kelakuan ganas seperti mana yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Dan yang terakhir, pelajar-pelajar dapat menjelaskan ciri-ciri gurauan dan berkelakuan ganas. Seterusnya, kita lihat kepada topik berkaitan dengan hadis hukum berkelakuan ganas dan pendedahan aurat. Hadis tersebut ialah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sinfani min ahli nari lam arahuma qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqari yadribuna bihan nas wa nisa'un kasiyat ariyatun mumilat ma'ilat ru'usuhunna ka'aslimatil bukhthi al-ma'ilati la yadkhulnal jannah wa la yajidna rihaha wa inna rihaha la yujadu min masirati kadha wa kadha. Hadis yang diriwayatkan oleh Rawahul Muslim. Hadis hukum yang ustaz bacakan tadi bermaksud daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dua jenis manusia penghuni neraka yang aku tidak melihatnya. Siapakah golongan tersebut? Iaitu golongan orang yang memegang cemeti, menggerakkan seperti ekor lembu, memukul manusia. Yang pertama. Yang kedua, golongan perempuan yang memakai pakaian tetapi bertelanjang, iaitu mendedahkan aurat, yang menarik pandangan lelaki dan memalingkan pandangan kepada lelaki. Kepalanya, yakni rambutnya, seperti bonggol unta khursan. Ini adalah satu gambaran oleh Nabi SAW berkaitan perempuan yang seolah-olah bertelanjang. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak mencium bau semerbaknya. Dan sesungguhnya, bau syurga itu sejauh perjalanan demikian. Pelajar-pelajar yang dikasihi sekalian, dalam hadis tajuk hadis hukum yang kita pelajari pada hari ini memberikan penekanan tentang dua golongan yang Allah Ta'ala janjikan kepadanya adalah golongan ahli neraka. Yang pertama jenisnya ialah golongan orang yang memegang cemeti, menggerakkan seperti ekor lembu, yakni orang yang mendatangkan ataupun orang yang memudaratkan orang lain dengan tindakan yang ganas
Dan yang kedua, golongan perempuan yang memakai pakaian tetapi bertelanjang. Dalam erti kata lain adalah perempuan yang mendedahkan auratnya kepada pandangan lelaki yang lain. Bagi memahami maksud dalam hadis tadi, Ustaz jelaskan tentang huraian ringkas, iaitu golongan pertama digambarkan sebagai orang yang memegang cemeti dan menggerakkannya seperti seekor lembu lalu memukul orang lain. Golongan tersebut ialah orang yang merayau-rayau, memegang senjata dan melakukan keganasan serta mengganggu ketenteraman awam. Dan seterusnya, golongan kedua yang digambarkan dalam hadis tersebut digambarkan sebagai manusia yang berpakaian tetapi bertelanjang yang sentiasa menarik manusia ke jalan penzinaan. Mereka adalah perempuan-perempuan yang sentiasa mendedahkan aurat mereka. Justru itu konklusi daripada hadis yang kita bacakan tadi, kedua-dua golongan ini tidak akan masuk ke dalam syurga, bahkan tidak akan dapat mencium baunya. Dua golongan ahli neraka berdasarkan hadis tersebut, iaitu golongan yang berkelakuan ganas serta mengganggu ketenteraman orang lain, dan perempuan-perempuan yang mendedahkan aurat yang boleh mendorong kepada perbuatan maksiat. Sekarang kita lihat bagaimanakah ulama mengistimbatkan hukum berdasarkan daripada tajuk ataupun bab hadis hukum. Yang pertama, ulama mengambil daripada kalimah sinfani min ahlin nar. Ustaz ulang. Ulama mengambil daripada kalimah sinfani min ahlin nar, iaitu bererti dua golongan manusia penghuni neraka yang aku tidak melihatnya. Ahlin nar bermaksud ahli neraka, setiap perbuatan yang menerima balasan neraka menunjukkan dosa besar dan hukum melakukannya adalah haram. Oleh itu, berkelakuan ganas dan pendedahan aurat adalah haram. Contoh perlakuan ganas, iaitu merosakkan harta dan kemudahan awam, memeras ugut atau menyertai kongsi gelap. Ketiga, mengganggu ketenteraman awam dengan tingkah laku yang kurang sopan. Yang keempat, mencuri, merompak atau menyamun, membuli dan mencederakan orang lain. Kita lihat pula keburukan. Dilaknat Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Kedua, mengganggu keteraman dan keharmonian orang awam. Yang ketiga, menimbulkan masalah sosial. Yang keempat, meruntuhkan institusi kekeluargaan, masyarakat dan negara. Yang terakhir, keburukan daripada melakukan perkara-perkara yang ganas boleh mendatangkan penyakit yang berbahaya kepada individu. Seterusnya, pelajar-pelajar yang dikasihi, kita lihat pula faktor perlakuan ganas. Faktor perlakuan ganas, iaitu kurang pendidikan agama daripada ibu bapa, pengaruh luar yang ganas dan bertentangan dengan budaya Islam. Yang seterusnya, pengaruh rakan sebaya yang negatif. Dan yang terakhir, pengaruh media massa, media elektronik dan media cetak yang menjadi faktor berlakunya perkara-perkara ataupun perlakuan ganas. Langkah mengatasi perlakuan ganas, iaitu menitik beratkan pendidikan agama, menyekat budaya ganas, memilih rakan yang baik, memilih bahan-bahan yang sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai Islam, dan menguatkuasakan undang-undang yang lebih ketat oleh pihak yang berwajib. Yang seterusnya, berkelakuan ganas dan
gurauan. Garis panduan bergurau. Yang pertama, tidak berlebihan, sekadar menghiburkan hati dan tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif di dalam masyarakat. Kedua, tidak menyakiti orang lain. Dan yang ketiga, tidak melakukan pembohongan. Pelajar-pelajar NJKC, setelah kita melihat hadis dan juga huraian-huraian yang terdapat di dalam tajuk berkaitan dengan berkelakuan ganas dan juga perempuan yang tidak menutup aurat, mari kita relax dengan soalan-soalan yang berikut. Anda ditanya, nyatakan 2 ciri gurauan dan berkelakuan ganas yang anda telah pelajari sebelum ini. Kata kuncinya, macam mana nak jawab soalan tersebut? Maka kita gunakan kaedah ini. Kita list dan senaraikan semua ciri-ciri gurauan dan kelakuan ganas yang telah kita tahu ataupun yang telah kita pelajari. Kemudian kita tulis dan senaraikan lebih dari 2 jawapan. Dan sekarang anda boleh senaraikan 2 ciri gurauan dan berkelakuan ganas. Contoh soalan-soalan di dalam SPM, kita chill lagi, berkaitan dengan soalan hukum atau cara ulama mengistinbatkan hukum berkaitan dengan tajuk yang kita pelajari. Contohnya, jika pelajar-pelajar ditanya, bagaimanakah ulama mengistinbatkan hukum larangan berkelakuan ganas dan mendedahkan aurat? So, pelajar-pelajar wajib dijawab dengan menggunakan kotak istinbat hukum seperti yang terdapat di bawah ini dan menggunakan hukum taklifi seperti wajib, harus, sunat, haram dan makruh. Pelajar-pelajar tidak dibenarkan sama sekali menggunakan hukum seperti tidak boleh, tidak mengapa, dibenarkan, diizinkan dan apa jua bentuk yang menggambarkan hukum tersebut. Contoh jawapan merujuk kepada kotak kaedah menjawab istinbat hukum. Yang perlu ada adalah lafaz, fi'il ataupun lam amar sekiranya perlu, ataupun nahi, ataupun membawa maksud daripada lafaz yang ditulis. Yang ketiga, perlu nyatakan hukum dan juga huraian secara ringkas. Dan kesimpulan merujuk kepada keseluruhan kaedah yang digunakan oleh ulama untuk mengistinbatkan hukum. Berdasarkan tajuk yang kita pelajari, cara menjawab soalan tersebut adalah lafaz sinfanu min ahlin nari lam arhuma. Kemudian fi'il tidak ada, kita nyatakan maksud 2 golongan manusia penghuni neraka yang aku tidak melihatnya. Apakah hukum tersebut? Haram. Dan kesimpulannya ialah oleh itu pelajar-pelajar diharuskan menggunakan perkataan oleh itu setiap kali menjawab jawapan. Haram melakukan keganasan dan pendedahan aurat. Alhamdulillah, untuk hari ini kita belajar topik berkaitan dengan hadis hukum yang bertajuk 2 golongan yang tidak ataupun 2 golongan ahli neraka, iaitu yang pertama, golongan yang melakukan keganasan dan yang ketiga, perempuan-perempuan yang mendedahkan aurat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.